Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua gagal puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu dalam bulan Ramadan ni. Selamat berpuasa. Macam mana? Berbuka tadi? Sedap ke tak sedap? Sahur macam mana? Boleh buka mata ke tak boleh buka mata? Tetapi sebelum kita meneruskan kisah pada malam ni, ada satu perkabaran sedih di bulan yang mulia ini. Adalah satu keluarga yang tinggal di Muar Johor telah ditimpa musibah yang memang besar kepada kedua ibu bapa dia yang telah kehilangan 4 orang anak syurga, 4 orang anak yang sungguh cantik, yang sungguh baik, yang sungguh soleh dan solehah di bulan Ramadan ni. Dan aku minta kita beramai-ramai sedekahkan Al-Fatihah dan mendoakan semoga kedua ibu bapa kepada anak-anak syurga ni diberikan kekuatan dan juga ketabahan hati supaya mereka dapat meneruskan hidup dengan tabah. Mari guys, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi sekali sebelum kita mulakan, marilah kita beramai-ramai memuliakan bulan Ramadan ni dengan selawat Nurul Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So tak nak lengah masa, marilah kita berhibur beramai-ramai dalam bulan yang mulia ini dengan keseraman level pisang macam biasa dalam malam puaka. Setiap daripada kita yang bergelar manusia ni mempunyai fitrah. Kita dilahirkan dengan fitrah sebagai seorang lelaki maupun sebagai seorang perempuan. Apa fitrah sebagai seorang lelaki? Mestilah suka tengok perempuan-perempuan yang cantik. Laki-laki suka kereta. Laki-laki dipertanggungjawabkan. Apabila dah kahwin nanti jadi ketua keluarga. Lelaki yang lebih pandai mengawal nafsu, yang gunakan pemikiran, yang fikir jauh. Tak seperti wanita. Tiba-tiba, jangan marah dulu, aku just nak bezakan. Kalau fitrah wanita pula, dia suka barang kemas, dia suka wajah dia ni make up cantik-cantik. Dan kaum wanita juga, dia ingin dibelai, dia ingin dimanja, dikasihi oleh suami, oleh boyfriend ataupun oleh bapa yang tersayang. So itulah fitrah masing-masing. Walaupun zaman sekarang ni tak heran mat, dah akhir zaman kan, ada juga orang yang lari daripada fitrah, yang dah elok-elok seorang lelaki tak suka perempuan, suka pula lelaki. Kalau suka lelaki biasa tu tak apa, ada pula kriteria tu. Alamak, pisang mat, nak lelaki yang ada misai. Dan selalunya korang jangan tak percaya, yang korang nampak macam lembut tu lah tak lembut, yang mana korang nampak macam sador-sador tu, ini abang lah. Itulah yang suka lelaki jiran kau lah, yang tiba-tiba kau ada abang handsome sikit, dia suka pula, tak lari juga dengan perempuan pun. Ada yang nak jadi lesbian. Dah akhir zaman ni macam-macam, seakan-akan dunia ni terbalik. Tetapi dalam banyak-banyak fitrah tu, dalam banyak-banyak kemungkaran, benda-benda yang pelik ni jadi, ada juga yang dilahirkan sebagai seorang lelaki, tetapi dia tak minta pun dia ada perwatakan lembut, tetapi dia dah memang lembut, dia dah memang cakap sopan santun,
santun. Yang kesiannya apabila mereka ni dilabel, mereka ni dikatakan lari daripada fitrah diorang. Dan kalau korang tanya aku, tidak adil untuk kita melabelkan orang-orang macam ni adalah melakukan perkara yang salah. Untuk diri aku sendiri, selagi seorang lelaki tu tidak menyerupai wanita, hanya berpawatakan lembut, itu tak salah. Dia bukan minta pun, dia bukannya lahir-lahir tu dia minta supaya dia jadi macam laki ke ataupun dia jadi lembut. Dia tak minta, tapi dah itulah fitrah dia. Bukannya fitrah tu dia tiba-tiba nak jadi pondan ke, dia tiba-tiba aku lahir-lahir laki ni tapi rasa macam nak pakai skirt lah. Tak ada pun, dia just lembut je. Tapi selalunya masyarakat akan pandang serong dengan laki-laki yang berpewatakan lembut walaupun mereka tidak buat perkara yang salah. Dan itulah yang dialami oleh Syakir sejak dia dilahirkan, dan sepanjang dia sekolah dia menjadi bahan gelak ketawa, dia menjadi bahan buli pelajar-pelajar lain. Herdikan, hinaan yang diberikan kepada Syakir ni telah membuatkan dia tidak mempunyai keyakinan. Dan yang lagi sedih, Syakir ni tidak ramai kawan lelaki berbanding kawan wanita. Selalunya perempuan-perempuan lah yang akan pujuk si Syakir ni, yang akan mengatakan engkau patut bersyukur Syakir. Tak ramai orang lelaki zaman sekarang ni yang reti jaga adab mereka, yang reti jaga perangai mereka. Janganlah engkau samakan diri kau macam diorang. Jangan kau menyimpan dendam. Biarlah diorang hina kau, jangan kau hina diorang. Tapi kalau dah sepanjang sekolah, daripada darjah 1 sampailah ke tingkatan 5, engkau asyik kena hina je, siapa je tak stres. Allahu Akbar. Kesiannya lah nasib si Syakir ni. Jadi apabila perangai dia macam tu, kawan-kawan lelaki, budak-budak lelaki ni panggil nama dia daripada dah elok Syakir kepada Syakira. Yang lagi teruk tu ada tu waktu Syakir ni pergi ke sekolah, bila jalan kan, waktu rehat dia jalan di sepanjang kelas tu, budak-budak lelaki yang tengah lepak kat birai-birai tepi tu kan, bila nampak si Syakir ni, mulalah pelajar-pelajar ni cuba membahan si Syakir ni dengan gelaran-gelaran yang bagi aku, ya Allah, kau ni tak patut lah. Dia ada nama yang elok, kau pergi panggil dia Syakira pula. Siap ada yang menari tu. Syakira, Syakira, waka waka zamena-mena sangkalewa anana Afrika. Kau ni pakailah gincu Syakira. Alamak, cantik lah. Sampai tahap macam tu, tapi tak diendah oleh Syakir ni. Bagi dia tak apalah, dia tak minta, dia bersyukur dengan segala apa yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala, dan itu merupakan satu kelebihan. Cumanya apabila dah melibatkan keluarga, bapa si Syakir ni bila dia tengok anak lelaki dia ni perwatakan dia lembut macam tu, bapa dia tak boleh terima mendapat seorang anak yang berperangai lembut macam si Syakir ni. Banyak kali Syakir ni akan dimarahi oleh bapa dia. Kalau kena marah je tak apa, siap kena pukul. Pernah sekali tu Syakir ni tak ada buat apa pun, dia hanya menolong mak dia memasak kat dapur. Tiba-tiba apabila bapak dia ni bangun daripada tidur, tengok si Syakir ni tengah tolong mak dia memasak kat dapur, terus bapak si Syakir ni tak lengah masa pergi ke arah dapur tu. Lalu bapak dia tak semena-mena menjerit ke anak lelaki dia ni, Syakir, apa yang kau buat ni? Apa yang kau tengah buat sekarang ni? Lalu Syakir bercakap lah kat bapak dia, Abah, Syakir buat apa Abah? Syakir tak buat apa, Syakir tolong ibu masak je. Engkau ni, sini je. Lalu bapak dia terus tarik ni baju si Syakir ni. Engkau ni, tak cukup-cukup malukan aku ke apa ni? Engkau tu jantan, kau tahu tak? Engkau tu laki, kau tu ada telur, kau tahu tak? Engkau cubalah berperangai tu senonoh sikit. Kau nak buat malu aku ke apa sekarang ni? Engkau sebagai laki, aku tak benarkan kau masuk dapur. Kau faham bahasa tak? Engkau ni bodoh ke apa? Lalu Syakir pun menangis. Abah, apa salah Syakir, Abah? Syakir tak ada buat apa. Syakir tolong ibu masak je. Lalu apabila Syakir menjawab kat bapak dia macam tu, bapak dia memang panah baran lah. Terus disepak terajangnya Syakir dekat ruang tamu tu. Mak si Syakir ni lah yang terpaksa menahan daripada bapak dia tu terus memukul anak lelaki dia, anak kesayangan dia ni. Dan nak bertambah teruk, apabila mak dia cuba menghalang si bapak
bapak dia ni, bapak dia turut memukul mak dia. Lalu bapak si Syakir ni siap cakap, Salmah, kau tahu tak anak kau tu laki? Engkau orang ni memang bawa sial, kau tahu tak? Aku ni Salmah, nak kena simpan muka aku tebalkan muka aku. Jiran-jiran dah cakap, kau tahu tak? Lalu Salmah ni pun cakap kat laki dia, abang, apa abang merepek ni? Allah dah kurniakan kita seorang anak. Dia sempurna bang. Dia tak salah. Dia tak ada apa salah pun. Dia bukannya pakai macam perempuan. Abang malu ke bang dengan anak sendiri bang? Ini adalah kurniaan Allah, amanah Allah. Apa abang merepek ni? Sampai hati abang, saya 9 bulan bang. 9 bulan saya kandungkan anak kita Syakir ni. Abang sanggup cakap macam tu? Lalu Abbas ni, bapa si Syakir ni, sampai ada satu tahap tu, dia tumbuknya muka mak si Syakir ni dah lebam-lebam. Dan apa yang Syakir buat? Trauma budak tu, menangis. Dia menyalahkan diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak berdaya nak pertahankan mak dia. Dia tak berdaya nak lindungi mak dia daripada terus dipukul oleh bapa dia yang kurang hajar, na'udzubillah ni. Dan itulah apa yang perlu dihadapi oleh Syakir sepanjang dia tinggal dengan bapa dia, sepanjang dia bersekolah. Pergi sekolah kena hina. Bapa sendiri tak boleh terima dia sebagai seorang anak yang sempurna, cuma perwatakan lembut sahaja. Sering kali dipukul, mangsa dera yang begitu teruk, sehingga kan Syakir ni mempunyai satu azam. Dia nak berubah, dia cuba nak berubah untuk menjadi anak seperti yang bapa dia mahukan. Dan sebaik saja dia tamat tingkatan 5, Syakir pun mulalah mengambil langkah yang pertama, seperti yang bapa dia si Abbas ni mahukan, supaya Syakir ni menjadi seorang jantan yang berjaya, guys. Neraka dunia dalam kehidupan si Syakir dan juga ibu dia Cik Salmah ni sebenarnya bukannya dah berakhir, tapi baru saja bermula. Allahu Akbar. Yang bertambah teruk, walaupun Syakir sering kali dipukul, yang Syakir sedihnya bila bapa dia sanggup sepak terajang ibu dia sendiri, tetapi apakan daya, kalau dia cuba menghalang, dia lagi teruk kena pukul. Kenapa yang bapa dia ni asyik pukul orang je? Dahlah pukul keluarga sendiri. Takkanlah disebabkan semata-mata perangai Syakir ni berperwatakan lembut. Bukan, guys. Ada udang di sebalik batu sebenarnya. Bapa dia ni perangai sikit lagi dah nak sampai iblis. Baru setan, belum naik ke iblis lagi. Sebab apa aku cakap macam tu? Kerana aku duduk di bandar, tiba nyanyi. Kerana Abbas ni merupakan seorang kaki judi dan kaki mabuk, kaki botol tu. Minum Guinness Stout, minum Tiger, lepas tu berjudi. Bila dah habis duit judi tu, asyik kalah je. Kalau menang tak apa juga kan. Ini asyik kalah, minta pula dekat mak si Syakir ni. Bila mak si Syakir ni tak kasih, isteri dia tak kasih, dipukulnya. Sebab itulah aku cakap, kenapa Syakir ni dia cuba juga untuk menjadi seorang jantan, menjadi seorang lelaki yang sejati, semata-mata bukan untuk diri dia sendiri, tetapi untuk melindungi ibu dia daripada terus dibelasah oleh Abbas si syaitan ni rajim ni. Jadi disebabkan itu, selepas dia Syakir habis tamat persekolahan, dia pun terus mendaftar Persatuan Silat. Dia terus belajar ilmu persilatan, ilmu mempertahankan diri. Dan sepanjang Syakir belajar ilmu mempertahankan diri ni, dah mula nampak dah pelangi dalam kehidupan si Syakir. Yang dahulunya gelap, asyik kena pukul, asyik kena hina, sekarang ni segala-galanya seakan-akan dah berubah. Dekat gelanggang silat tu ramai kawan-kawan yang tak kisah dia berperwatakan lembut. Dan selepas habis silat, dia boleh pergi minum, dia boleh pergi lepak dengan kawan-kawan dia. Cumanya apabila Syakir dah mula gembira, apabila perwatakan Syakir ni daripada lemah gemalai, sedikit-sedikit dah mula keras sedikit, dah mula keras, tiba-tiba semangat dia diputuskan. Allahu Akbar. Member dah bersemangat dah, sikit lagi dah nak jadi keras,
ada pula lah habau dekat tempat gelanggang silat tu salah seorang pelajar nama Kamarul Zaman. Nama dah dahsyat dah tu. Memang watak-watak jahat ni. Sepanjang Kamarul Zaman ni belajar silat tu, daripada awal lagi sewaktu Syakir masuk mendaftar je, Kamarul Zaman ni dah tengok dah. Engkau ni apa hal yang macam sotong sangat ni? Apa hal yang macam takoyaki sangat? Asyik patah riuk. Tak tahu kenapa Kamarul Zaman ni dia jadi panas hati tau. Sepanjang Kamarul Zaman ni belajar seni mempertahankan diri, waktu dia nampak saja Syakir ni, dia rasa tak puas hati. Dia rasa macam engkau ni perosak lah. Kalau orang macam kau, patutnya tak payahlah belajar silat. Lalu dia dengan 2-3 orang lagi kawan dia pun, adalah satu hari ni selepas habis saja belajar ilmu silat tu, dia pun pergi dekat Syakir ni. Lalu Kamarul Zaman ni pun terus tanya si Syakir ni, hujan lebat ribut petir, engkau ke yang bernama Syakir? Dan sebaik saja Syakir dengar pantun yang diberikan Kamarul Zaman kepada dia, Syakir ni pun kenalah membeli pantun tu. Lalu Syakir pun cakaplah dekat Kamarul Zaman, lilin yang panas telah mencair, sayalah Syakir. Bom, kena belasah kat situ juga, Mat. Bila si Syakir ni bagi pantun macam tu, lilin panas saya cair, terus Kamarul Zaman dan 2-3 orang geng dia, bom, tumbuk, belasah, lenjan si Syakir ni. Kau ingat pantun kau menarik sangat ke? Tak payah nak lilin cair sangat lah. Lepas dah pukul, sedangkan Syakir ni tak ada dosa. Dia hanya beli je pantun tu. Salah ke? Dah dia nak juga pantun kan? Tak pasal-pasal kena belasah. Kena belasah je tak apa. Sempat pula tu. Lepas dah patah riuk, dah lebam-lebam, Kamarul Zaman ni cakap kat Syakir, engkau ni, last aku cakap kat kau lah, kau tolong jangan buat malu diri kau. Kau tolonglah, engkau yang masih ada maruah kau sikit je lagi, tolong aku minta sangat kat kau, kau jangan dah datang kat gelanggang silat ni. Semua orang menyampah tengok kau, kau tahu tak? Dengan perangai kau macam ni, sepatutnya kalau perangai kau macam ni, kau pergilah masuk kelas menari. Kau pergilah join tu aerobik sana tu. Tak payahlah kau nak belajar silat sangat. Engkau tu tak layak tau. Ini bukan tempat kau. Kau ingat cakap aku ni? Lagi sekali, engkau aku masih nampak lagi dekat sini. Kau tak nak dengar cakap aku. Aku akan tunjukkan erti sebenar kekerasan. Kau faham tak cakap aku? Boom, terus tak pasal-pasal, Mat. Kena warning macam tu. Lalu Syakir ni pun pulanglah dengan malu, dengan sakit yang dia dapat. Mata dah lebam, tangan pun dah bengkak, kaki pun dah tempang. Menangis si Syakir ni mengenang nasib dia. Apa salah aku? Apa salah aku? Aku masuk silat nak kuatlah celaka. Geramnya aku. Masih lagi tu maki hamun lah member. Dia masuk silat, dia nak kuat lah. Kena kasih dia masa lah. Itu pun dah mula okey dah. Badan pun daripada kering je dah mula tegap dah. Tak pasal-pasal Kamarul Zaman ni buat hal pula. Dan lebih malang, bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Sebaik saja Syakir ni sampai dekat rumah, alangkah terkejutnya si Syakir ni bila dia masuk sahaja, dia nampak depan mata dia. Lalu Syakir pun terus menjerit, "Mak!" Sebab apa Syakir menjerit macam tu? Sebab dia nampak mak yang dia sayang terbaring dekat kawasan ruang tamu tu. Kepala mak dia berlumuran darah. Dan Syakir dah tahu dah, ini mesti kerja bapak aku. Bapak aku sanggup pukul mak aku. Dan ini sudah melampau. Tak pernah mak aku sampai berdarah kepala seteruk ini dipukul. Lalu Syakir pun pergi mendapatkan mak dia. Mak dia yang dah lemah pada masa tersebut. Kepala seakan-akan telah dihentak dengan pasu, dengan objek yang tumpul. Lalu mak dia pun tak bermaya. Dan dalam lemah tu, mak dia sempat lagi cakap kepada Syakir, "Nak, dengar cakap mak. Mak sayang Syakir. Syakir anak mak.
Syakir anak yang sempurna, nak. Jangan sesekali dendam dengan bapak kau. Bapak kau tak salah. Ini semua salah mak, nak. Mak yang tak mampu nak didik kau sebaik boleh. Mak yang berdosa dekat kau. Maafkan mak, Syakir. Maafkan mak, Syakir. Dan sebaik saja mak si Syakir ni telah berkata demikian, mengalir air mata Syakir. Syakir beberapa kali cakap dekat mak dia, jangan salahkan diri mak. Salah Syakir, mak. Syakir yang salah. Syakir yang tak reti jadi seorang lelaki, mak. Syakir yang anak tak guna. Syakir tak boleh halang bapak daripada pukul mak. Syakir langsung tak berguna, mak. Syakir ni memang betul cakap bapak. Anak sial, anak tak bawa untung. Lalu mak dia pun dalam nazak-nazak tu sepak muka si Syakir ni. Dan tiba-tiba mak dia pun meninggal dunia, mat. Lepas dah sepak, maybe sebab Syakir ni mulut dia tak ada insurans, mak dia sempat lah, dah sepak tu, mak dia cakap lah, jangan biadab. Jangan biadab. Mati. Mak dia pun mati. Lalu Syakir pun dalam pangkuan dia pegang mak dia tu. Syakir seakan-akan tidak boleh menerima ketentuan. Ya Allah, kenapa hidup aku macam ni, ya Allah? Dan sejak daripada kejadian tu, pada hari tu, malam tu, bapa si Syakir yang bernama Abbas ni sudah tidak pulang ke rumah. Dan akhirnya Syakir menjadi seorang anak yatim piatu. Walaupun anak yatim, tetapi bapa dia yang celakanya, aku geram betul lah, Allahu Akbar, bulan puasa, sabar Azhar. Yang sialnya tiba-tiba kena lagi. Tak apalah, yang kurang hajarnya bapa si Syakir ni, sejak daripada kejadian tu, dia rembat semua duit mak si Syakir ni. Dia pukul mak si Syakir ni dengan pasu bunga. Lalu bapa si Syakir ni pun dah tak pulang ke rumah. Dia larikan diri, tak ada dengar khabar berita. Tinggalkan Syakir terkontang-kanting seorang diri dekat rumah tu. Dan itu telah membuatkan kehidupan Syakir menjadi gelap, menjadi sepi, dengan tekanan jiwa yang teramat sangat. Syakir bertahun-tahun hanya berkurung diri sahaja di dalam rumah. Kalau dia keluar pun hanyalah pergi membeli makanan. Dia berhenti belajar silat, dia berhenti bergaul dengan penduduk-penduduk kampung. Dan selepas hampir 3 tahun, akhirnya Syakir membuat keputusan dia tidak boleh teruskan hidup dia sebegini rupa. Lalu Syakir pun menjadi seorang perantau, merantau ke seluruh Malaysia untuk menuntut bela di atas kematian ibu tercinta Salma. Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Itulah lagu perantauan. Sepanjang Syakir ni duk merantau, itulah lagu yang dia nyanyi untuk mengenangkan arwah ibu dia yang tercinta. Dan Syakir ni kenapa dia pergi merantau? Tidak lain tidak bukan semata-mata untuk mencari seseorang yang boleh menuntut bela, yang boleh menolong dia mendapatkan pembelaan terhadap arwah ibu dia. Jadi sepanjang Syakir ni duk merantau, pergi ke arah selatan, pergi ke arah timur, pergi ke arah barat, tetapi akhirnya sebaik saja Syakir duk merantau ke utara tanah air, bahagian utara sana tu, negeri ataupun negeri-negeri yang ada Cok Ria, yang ada Pasembong apa semua. Bila Syakir dah sampai dekat utara, dia tengah lepak cantik punya kat tepi jalan. Tiba-tiba aku cakap utara kan, dia tengah lepak cantik punya kat tepi jalan. Duk sedap Syakir ni, perkena kopi panas satu, lepak kat tepi tu, tengah duduk-duduk menikmati kopi hangat tu. Hangat
kau. Tengah duk minum tu, tiba-tiba adalah salah seorang pakcik ni menghampiri meja si Syakir ni. Lalu orang ni pun memperkenalkan diri dia. Assalamualaikum anak muda. Aku ni Cik Bon. Lalu Syakir dengan biadabnya cakap, ada aku tanya nama kau ke? Pakcik, tak payah sibuk hal saya boleh tak? Saya ni datang cari elok pakcik. Saya tak nak masalah. Lalu Cik Bon tu pun cakap lah, garang sungguh engkau anak muda. Aku ni just nak tanya je. Aku tak pernah nampak pun muka kau kat sini. Apa urusan kau datang kat kampung ni? Lagipun aku tahu kau ada masalah kan? Lalu Syakir pun hanya mendiamkan diri. Jadi Cik Bon pun dia duduk balik dekat meja dia. Dia pun perkenalah roti canai dengan teh tarik. So tengah duk lepak-lepak ni, Syakir ni beberapa kali sempat menjeling ke arah lelaki tadi tau. Cik Bon ni tadi. Siapa lelaki ni? Apa hal yang dia boleh tahu aku ada masalah? Muka aku ni memang bawa masalah punya muka ke apa kan? So, sewaktu Syakir tengah duduk lepak-lepak tu, dia perhatikan perwatakan Cik Bon ni dan dia perasan sesiapa sahaja yang duk minum kat warung kopi tu, yang baru sampai ke, yang dah tengah minum ke, akan tegur Cik Bon ni tau. Seolah-olah dia ni macam orang yang perlu dihormati. Seolah-olah penduduk kampung kat situ semua hormat Cik Bon ni. Dan Syakir waktu dia tengah duk usha-usha tu, tiba-tiba dia pasang telinga, dia terdengar Cik Bon panggil tokek kedai tu yang bernama Pak Jaafar. Pak Jaafar, sini jap. Lalu Pak Jaafar pun datanglah ke Cik Bon ni. Cik Bon, ada apa tu Cik Bon? Nak roti canai lagi satu ke? Lalu Cik Bon pun cakap lah dekat Pak Jaafar. Bukan. Pak Jaafar nampak tak? Pemuda yang duduk kat ujung tu. Lalu Pak Jaafar pun usah lah. Nampak. Tapi saya tak kenal tu Cik Bon. Saya tak kenal dia siapa. Saya rasa tu orang luar tu. Dan Cik Bon pun cakap lah kat Jaafar. Tak apa Pakcik Jaafar. Saya dah tahu dah. Tak payahlah nak ulang balik cakap saya. Sekarang ni, apa yang budak tu makan, budak tu minum, nanti masuk bil saya. Dan sebaik saja Cik Bon cakap macam tu, Syakir ni terkejut lah. Apa hal yang pakcik ni nak belanja aku minum pula? Padahal aku bukannya kenal dia. Dah lah aku kurang hajar dengan dia. Dan cantik Pakcik Jaafar pun mencelah lah. Pakcik Jaafar pun cakap lah dekat Cik Bon. Iyalah Cik Bon. Cik Bon pun tak payahlah nak cakap belanja sangat. Cik Bon pun mana pernah bayar pun. Ini semua daripada dulu Cik Bon tak bayar pun. Ada hati nak belanja dia. Tak apalah, saya anggap budak tu makan free je lah. Okey lah. Saya faham lah. Saya tak ambil duit lah daripada dia. So, bila Syakir ni dah dengar perbualan antara Cik Bon dengan tokek kedai macam tu, tak manis lah kalau Cik Bon ni dibiarkan begitu saja kan. So, Syakir pun sebelum dia beredar untuk meneruskan misi dia, dia pun pergilah ke meja Cik Bon ni. Lalu Syakir pun mengucapkan terima kasih. Dan Syakir pun sempatlah duduk selepas dah berkenalan dengan Cik Bon ni, dah minta maaf sebab dia kurang hajar apa semua. Syakir pun cakap lah dekat Cik Bon, sebenarnya betul, saya banyak hajat, saya betul-betul ada masalah sekarang ni. Tetapi Cik Bon cakap tak manis ataupun tak elok kalau nak bercerita kat sini. Lagipun Cik Bon tak nak paksa. Cik Bon nak Syakir ni sendiri yang meluahkan daripada hati dia. Lalu Cik Bon pun menyerahkan, dia tulis kat kertas, lalu dia serahkan dekat Syakir alamat rumah dia. Dan dia sempat beritahu Syakir, macam ni lah Syakir, kalau kau rasa selesa nak bercerita, nak berkongsi, ataupun kau betul-betul nak pertolongan, kau carilah aku kat rumah. Ini tak kisahlah bila kau nak datang. Ikut kau. Aku tak ada paksa kau. Okey? Bila kau free, kau datanglah rumah aku. Assalamualaikum. Aku pergi dulu. Lalu Syakir pun cakap lah Waalaikumsalam. Dan Cik Bon pun beredar, menaiki motosikal dia, beredar kan, terus balik. Memang betul dia tak bayar pun. Patutlah Pakcik Jaafar cakap ada hati nak belanja tu. Makan tak bayar. Tapi siapa Cik Bon ni sebenarnya? Itulah yang bermain dalam fikiran Syakir ni. Dekat rumah sewa tu, Syakir setiap malam selama 3 hari 3 malam dia duk fikir, patut tak aku pergi dekat alamat pakcik ni? Patut ke aku pergi rumah Cik Bon ni? Patut ke aku cerita masalah aku? Tetapi selepas dah 3 hari 3 malam, akhirnya Syakir pun pergi ke rumah Cik Bon ni. Dan di rumah Cik Bon lah telah berlaku sesuatu kejadian yang agak menyeramkan, guys. Di kala malam bulan mengambang,
Syakir pun telah nekat untuk pergi ke rumah Cik Bon. Dia ingin meluahkan isi hati dia yang dah sekian lama terbuku sejak ayah dia membunuh ibu dia, Puan Salmah. Lalu dengan hati yang tekad, dengan hati yang kental, Syakir pada malam tu berjalan kaki menuju ke alamat yang diberikan oleh Cik Bon, dan sebaik saja sampai ke kawasan, ke halaman rumah Cik Bon tu, rumah Cik Bon yang dalam keadaan usang, yang hanya ada beberapa biji cahaya je yang keluar daripada pelita, bukannya lampu macam lampu mentol ke apa, daripada pelita sahaja. Jadi Syakir pun dia tengok balik alamat yang diberikan oleh Cik Bon, hati dia dah berbelah bagi dah. Biar betul ni rumah Cik Bon. Apa hal ya rumah dia ni nampak usang, nampak menakutkan. Syakir ni takutlah, dahlah dia orang luar. Dia bukannya asal daripada kampung tu. Dia hanya perantau je. So dia sama ada dia nak pergi ke ataupun dia nak balik-balik ke rumah dia. Tapi dia beranikan diri dia, nak tak nak dia kena juga cari Cik Bon ni, sebab dia boleh rasa Cik Bon ni boleh menolong dia untuk membalas dendam. Lalu Syakir pun meneruskan langkah dia, dan sebaik sahaja dia dah nak sampai ke depan rumah Cik Bon ni, tiba-tiba pintu rumah dibuka dan kelihatan Cik Bon ni keluar daripada rumah sambil hisap rokok Marlboro tu. Asap tu berkepuk-kepuk. Nampaklah Cik Bon ni keluar daripada rumah dan terus memberi salam kepada Syakir ni. Assalamualaikum. Engkau datang juga ya malam ni. Aku memang dah lama dah tunggu engkau sejak pertemuan kita kali pertama. Dah macam bercinta pula. So Syakir ni pun dia tergamam tau masa tu. Sebab seakan-akan tidak percaya. Apa Cik Bon bila malam ni muka dia lain macam ni. Muka dia tak macam waktu aku jumpa kat kedai kopi tu. Muka Cik Bon pada malam tu lebih menakutkan. Mata dia yang terjegil besar dengan misai yang melentik ke atas. Lalu Syakir pun tanyalah Cik Bon, Cik Bon, saya dah bersedia Cik Bon nak cerita segalanya. Apa masalah saya? Apa yang terbuku dalam hati saya? Dan Cik Bon pun mengajaklah Syakir masuk ke dalam rumah, dan dekat dalam rumah Cik Bon itulah menjadi saksi luahan perasaan yang dah lama terbuku dalam diri si Syakir ni. Linangan air mata, suara Syakir ni kejap sedih, kejap mempunyai satu perasaan seakan-akan ingin meletup. Dia hentaknya rumah Cik Bon tu sampai ke Cik Bon cakap, Syakir, relax, ini rumah kayu. Kau hentak rumah ni, kalau dah pecah rumah ni aku nak duduk mana? Lalu Syakir pun tenang balik. Okey. Maaflah Cik Bon, saya terbawa-bawa emosi dia. Jadi bila Cik Bon tengok Syakir ni sungguh beremosi, lagi-lagi pula Syakir ni bagi tahu yang rupa-rupanya dia merantau disebabkan kematian ibu dia yang dibunuh oleh bapa dia yang kaki judi, yang kaki mabuk. Jadi Cik Bon pun terus cakap dekat Syakir, mulai hari ni aku akan tolong kau untuk membalas dendam kepada bapa kau. Mulai hari ni aku akan ajar kau segala ilmu yang aku ada supaya engkau menjadi orang yang gagah, supaya engkau menjadi orang yang paling dihormati, orang yang paling ditakuti, sama seperti aku. Cumanya aku ada satu persoalan yang aku nak tanya engkau Syakir. Lalu Syakir pun bila dah dengar dah semangat yang diberikan oleh Cik Bon ni, Syakir pun cakaplah dekat Cik Bon, tanyalah apa pun Cik Bon. Cik Bon nak tanya apa? Dan pada masa inilah Cik Bon pun cakap kat Syakir, aku sebenarnya sejak kali pertama jumpa kau aku nak tanya ni, tapi aku rasa serba salah lah. Engkau ni spesies apa sebenarnya? Aku tak pernah tengok ni spesies macam kau ni. Aku nak cakap laki, tegap-tegap. Tapi engkau ni apa macam patah-patah ni? Engkau aksiden ke dulu? Tulang kau semua patah ke? Lalu Syakir bercakap, alah Cik Bon ni janganlah cakap macam tu. Saya ni memang macam ni tau. Saya lahir memang dah lembut. Tapi saya naklah Cik Bon bantu saya. Cik Bon ni tak boleh ke bantu saya? Saya ni walaupun lembut-lembut ni, saya bukan nak jadi perempuan. Saya nak kuat lah. Saya naklah tumbuk Cik Bon macam tu. Saya nak biar boleh tumbuk orang. Cik Bon tengok pun Cik Bon sama agak macam Kamaru zaman. Muka dah jam dah.
Dan bermulalah perjalanan di antara Cik Bon dan juga Syakir ni. Cik Bon akan membantu si Syakir ni menjadikan dia seorang lelaki yang sejati, seorang lelaki yang ditakuti, yang dihormati, dan paling penting, seorang lelaki yang akan mampu untuk memusnahkan kehidupan bapa dia dan menuntut bela di atas segala perbuatan yang telah engkau lakukan, Abbas. Selepas 3 bulan, Syakir menuntut segala ilmu yang diturunkan oleh Cik Bon kepada diri dia, yang dahulunya semua orang kenal, termasuk geng puaka. Syakir yang patah, Syakir yang sotong, yang lembut, yang dulu tumbuk macam ni, yang dulu Syakir ni setiap kali orang marah dia akan cakap, janganlah marah saya macam tu. Tapi sekarang, sesiapa sahaja yang cuba membuat onar, yang cuba nak bergaduh dengan Syakir ni, memang settle hidup kau. Patah riuk engkau dikerjakan oleh Syakir ni. Dulunya apabila orang marah si Syakir ni akan menangis, akan takut. Tapi sekarang Syakir pula akan tegur orang tu. Apa masalah kau sekarang? Kau nak apa? Nak gaduh dengan aku ke? Aku tak heran lah, brother. Jom aku cabut nyawa kau hari ni. Nak tak? Itulah betapa gangsternya. Kau bayang, gangster tak gangster, dia tak ada gaduh-gaduh, cabut nyawa terus, Mat. Jadi bila Syakir telah menjadi seorang lelaki yang sejati, dia telah bersedia untuk menuntut bela, Syakir tak buang masa. Dia pun terus menaiki bas dan pulang ke kampung asal dia. Inilah masa yang paling sesuai untuk aku mencari bapa aku dan menyelesaikan hutang yang telah sekian lama tidak dituntut. Dan sebaik saja Syakir ni sampai ke rumah asal dia, rumah di mana dia dilahirkan, dia tinggal bersama arwah mak dia, rumah tu yang dah usang, yang dah bersawang, berhabuk. Syakir ni kemas balik rumah tu bersih-bersih, dan sepanjang kat kampung tu lah, boleh dikatakan hampir setiap hari Syakir akan tanya seorang-seorang penduduk kampung, tahu tak di mana Abbas? Dia dah tak panggil, tahu tak bapa aku kat mana? Tak, dia dah tak mengaku bapa dah. Syakir ni tanya penduduk kampung, kau tahu tak orang bernama Abbas yang pernah duduk kat rumah ni? Bila penduduk kampung cakap je, oh, bapa kau je. Kau jangan cakap itu bapa aku. Aku tak pernah ada bapa macam tu. Sekarang ni aku dengan Abbas tu tak ada kena-mengena. Sekarang ni aku just nak tahu siapa penduduk kampung yang tahu dekat mana Abbas tinggal. Aku nak cari dia. Tapi berhari-hari Syakir ni duk tanya penduduk kampung, duk tanya orang, tak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan bapa dia si Abbas ni. Dan setelah berusaha sekian lama, akhirnya adalah salah seorang penduduk kampung, Pak Cik Yaakob. Pak Cik Yaakob ni lah yang sewaktu dia tengah berjalan untuk pergi ke pekan, dia ternampak. Pak Cik Yaakob ni tengah kayuh basikal, dia nampak si Syakir ni tengah berjalan menuju ke pekan yang sama juga. So bila dia nampak si Syakir ni, dan dia tahu Syakir ni tengah mencari si Abbas yang merupakan bapa si Syakir ni, Pak Cik Yaakob pun teruslah bagi tahu hal yang sebenarnya. Dia terus cakap kat Syakir ni, sebenarnya Syakir, bapa kau, penduduk kampung sebenarnya tahu, tapi penduduk kampung semua tak suka bapa kau. Lalu Syakir pun cakap lah, Pakcik Yaakob, mana Abbas tu duduk? Bagi tahu saya apa yang dia buat. Saya akan bersihkan penduduk kampung ni daripada kutu macam dia tu. Lalu Pakcik Yaakob bercakap, sebenarnya bapa kau tak pernah berubah Syakir daripada dulu. Makin teruk. Dia kaki judi, dia masih minum, masih mabuk. Dan ada masanya dia pukul penduduk kampung. Dia pergi rompak penduduk kampung. Kalau kau nak cari Abbas tu, kau pergilah rumah kat ujung kampung warna biru tu, yang dah buruk tu. Rumah tu lah jadi sarang pot-pot dadah, pot-pot minum arak, pot-pot judi bapa kau dengan kawan-kawan dia. Kau pergilah kat rumah tu, kau jumpalah orang yang kau nak cari selama ni. Lalu Syakir pun apabila dengar macam tu, dia tersenyum seakan-akan dia teramat gembira. Akhirnya bapa aku akan
akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Jadi Syakir ni tak buang masa, malam tu juga dia pergi ke rumah yang dikatakan bapa dia tinggal. Dia nak menuntut bela, dia nak tanya bapa dia, kenapa kau bunuh mak aku dengan begitu kejam, dan kenapa sejak daripada malam tu engkau tinggalkan keluarga kau, seolah-olah engkau ni seorang bapa yang paling tak berguna. Itulah yang Syakir ni nak sebelum dia menuntut bela. Jadi bila sampai dia dekat rumah tu, Syakir ni terus tak kasih salam. Disebabkan kekuatan yang dia ada, dia terajang terus pintu tu. Dia sepak macam tu. Dan akhirnya, untuk pertama kali setelah sekian lama, Syakir nampak bapa dia, Abbas ni, tengah baring di atas tilam yang begitu kotor, dengan tangan adanya botol arak, dengan tak pakai baju, hanya pakai seluar sahaja. Dan alangkah terkejutnya Abbas ni, seakan-akan tidak percaya. Lalu Abbas ni pun, engkau ni macam aku kenal lah. Engkau ni, sebab mabuk kan bapak dia. Engkau ni Syakir. Engkau anak aku yang sial tu Syakir. Wah, berani dah Engkau sekarang tegak dah. Mana pergi lembut kau? Syakir pada masa ni hanya memerhatikan bapak dia dengan penuh kehinaan. Engkau ni tak berubah-ubah daripada dulu. Sama juga setan kau ni. Lalu Syakir pun tak buang masa, dia terus tanya bapak dia. Sekarang ni aku tak nak cerita banyak. Aku nak tahu, aku nak dengar daripada mulut kau sendiri. Kenapa kau bunuh mak aku? Engkau rembat duit dia semata-mata kau nak berjudi. Kenapa perangai kau sial sangat? Aku nak dengar daripada mulut kau sendiri, dan aku harap jawapan kau akan menentukan apa yang bakal terjadi dekat kau malam ni. Jadi sebaik saja Abbas ni dengar, orang dah mabuk, Syakir ni cakap memang tegap lah kan. Dia memang dah panas hati lah. Tiba-tiba Abbas ni tergelak je. Apa kau merepek ni? Bodoh lah Syakir. Kau rindu ayah ke? Sinilah. Rindu ayah ke? Aku bunuh mak kau pun. Apa kena-mengena dengan kau? Engkau dah pandai melawan cakap aku Dulu time kecil, tahi kau, pakaian kau, makan minum kau, aku yang tanggung tau. Aku yang tanggung. Tapi sejak mak kau lahirkan kau ni bawa sial, kau tahu tak? Termasuklah sial kau tu dah melekat dekat mak kau. Dah, sekarang ni kau nak apa? Mak kau dah mampus. Kau nak apa lagi? Dan apabila Syakir dengar bapak dia kata macam tu, lagilah sakitnya hati si Syakir ni. Segala darah, segala dendam yang mengalir dalam badan si Syakir ni telah terkumpul di hati dia. Segala kesakitan yang dia pendam selama ni tidak lain tidak bukan akan dia lepaskan kepada bapa dia, kepada seorang lelaki yang musnahkan hidup dia bernama Abbas ni. Tetapi guys, belum sempat Syakir ni nak berbuat apa-apa dekat bapa dia, secara tiba-tiba, alangkah terkejutnya si Syakir ni. Tak tahu sebab apa, tak ada pun Syakir ni buat apa-apa. Bapa dia seakan-akan takut, seakan-akan histeria, meronta di hadapan mata Syakir. Bapa dia terus cakap kat Syakir, kau buat apa kat aku ni? Kau bawa siapa? Siapa tu? Kau bawa apa? Apa yang kau nak buat dengan aku? Apa yang kau nak buat aku? Maafkan aku. Maafkan aku Syakir. Syakir, maafkan aku. Macam kucing tersepit, Mat. Macam kucing kena langgar dengan trailer. Itulah keadaan bapa si Syakir ni. Abbas seakan-akan cacing kepanasan, meronta-ronta. Dan pada masa ini, Syakir seluruh badan dia seakan-akan terkaku, seakan-akan tergamam. Dia tak boleh tahu, dia tak boleh fikir apa yang sedang berlaku sekarang ni. Ayah aku kena sawan ke? Ayah aku nak mati ke?
kenapa semua ni terjadi? Dan ayah dia di hadapan mata Syakir sendiri, selepas dah meronta-ronta beberapa kali, akhirnya bapa Syakir dalam keadaan yang teramat menakutkan. Darah mula keluar daripada mulut, daripada arah telinga dan juga daripada arah mata. Bapa si Syakir ni dalam keadaan seakan-akan tidak boleh bernafas, seolah-olah orang tercungap mencari nafas dengan darah yang memancut-mancut. Dalam masa tak sampai 5 saat, 5 bukan 2, dalam masa 5 saat, bapa dia yang bernama Abbas ni mati di hadapan mata si Syakir ni sendiri. Tanpa Syakir ni tak sempat nak tumbuk, nak cekik, Syakir ni sepanjang bapa dia meronta dalam keadaan yang menakutkan tu, dia tercegat saja di depan pintu. Dan sebaik saja bapa dia dah tak bergerak, sudah tidak bernyawa, Syakir ni dengan tak cukup tanah, dia lari sekuat hati pulang ke rumah. Dia terus masuk ke dalam bilik air, dia pasang shower dan dia duduk dalam keadaan menggigil, dalam keadaan tak boleh percaya dengan apa yang dia nampak tadi. Apa yang jadi? Macam mana ayah aku boleh macam tu? Siapa yang bunuh dia? Siapa yang bunuh bapa aku? Syakir ni dah ketakutan. Kau bayang, korang kalau rasa tak seram, korang bayang sendiri korang dalam situasi si Syakir ni, apa yang korang akan buat. Dan itulah yang bermain dalam fikiran si Syakir ni. Nasib baiklah dia teringat jawapan yang dia boleh dapat hanyalah daripada tok guru dia yang merupakan Cik Bon. Cik Bon saja yang boleh memberikan jawapan yang boleh menenangkan segala ketakutan dia pada malam tu. Memang dia dah balas dendam. Memang betul bapa dia dah mati. Tapi keadaan bapa dia mati tidak pernah difikirkan langsung dalam keadaan yang begitu menakutkan. Lalu Syakir pun akhirnya pada hari berikutnya dia terus menaiki bas dia dan menuju ke kampung Cik Bon untuk mendapatkan jawapan yang sebenar, guys. Sebaik saja Syakir ni sampai ke kampung Cik Bon, dia pun sepantas kilat menuju ke rumah Cik Bon. Dia nak mendapatkan jawapan sebab selagi dia tak dapat jawapan, dia ketakutan. Dia dah tak tahu nak buat apa. Kenapa bapa aku boleh mati dalam keadaan macam tu? Memanglah aku nak balas dendam, tapi tidaklah sekejam itu. Kenapa dia dalam keadaan mata berdarah, telinga keluar darah, mulut darah tersembur-sembur keluar? Ya Allah, cukup menakutkan. Tapi malang sekali. Sebaik saja Syakir ni sampai di hadapan pintu rumah Cik Bon, dia pun ketuk beberapa kali. Assalamualaikum Cik Bon. Assalamualaikum Cik Bon. Syakir ni Cik Bon. Cik Bon, buka pintu. Tapi tak ada siapa menyahut. Rupanya Cik Bon tak ada kat rumah. Jadi Syakir ni dia terpaksa fikir, pantas sikit, macam mana aku nak cari Cik Bon ni? Dah lah aku tak kenal penduduk kampung kat sini. Lalu dia teringat, oh aku kena pergi warung kopi Pakcik Jaafar tu, sebab Pakcik Jaafar je yang boleh tahu dekat mana Cik Bon, dan itu je yang dia pernah kenal. Lalu dia pun pergilah ke warung kopi Pakcik Jaafar. Dan Syakir ni terus dengan menggelupur tu, dia beberapa kali tanya Pakcik Jaafar, Pakcik Jaafar, saya cari Cik Bon Pakcik Jaafar. Pakcik Jaafar tahu tak Cik Bon kat mana? Penting ni. Tapi Pakcik Jaafar menenangkan Syakir. Jap. Engkau bila sampai ni? Tenang Syakir. Apa hal ni? Kenapa kau cari dia? Lalu Syakir pun berulang-ulang kali cakap dekat Pakcik Jaafar, tolonglah Pakcik Jaafar, saya tak boleh bagi tahu Pakcik Jaafar sebab apa saya cari Cik Bon. Tapi penting ni, saya perlu dapatkan jawapan. Saya perlukan sesuatu daripada Cik Bon. Dan alangkah terkejutnya Syakir apabila diberitahu oleh Pakcik Jaafar, sebenarnya Syakir, aku ni bukannya kisah sangat apa urusan kau dengan Cik Bon tu. Tapi aku pun sedih nak bagi tahu kau ni, Cik Bon sebenarnya dah meninggal dunia. Dan bila Syakir dengar macam tu, dunia dia seakan-akan hilang. Apa yang dia fikirkan, dia rasa macam nak pingsan tau. Seakan-akan dunia dia kosong je, dia nampak hitam je. Seakan-akan Syakir ni tak percaya. Cik Bon mati? Cik Bon meninggal dunia? Macam mana Cik Bon boleh meninggal dunia? Apa yang berlaku sebenarnya ni?
Dan kalau korang nak tahu apa yang lagi menakutkan ataupun yang lagi Syakir tak percaya apabila Pak Cik Jaafar memberitahu Syakir, kalau kau nak tahu Syakir, Cik Bon tu dia memang terkenal kat kampung ni. Tapi terkenal dia bukan seperti yang kau sangkakan selama ni. Lalu Syakir pun terdiam. Dia tak tahu nak cakap apa dan Pak Cik Jaafar pun meneruskan penerangan dia. Sebenarnya, Cik Bon tu patutnya dah lama meninggal dunia. Apa maksud Pak Cik Jaafar yang Cik Bon tu patutnya dah lama meninggal dunia? Barulah Pak Cik Jaafar memberitahu sesuatu yang selama ini Syakir tak tahu. Sebenarnya dah heboh dah. Semua penduduk kampung bukanlah hormat kepada Cik Bon tu disebabkan kegagahan dia ke, disebabkan kekuatan dia. Bukan. Tapi semua penduduk kampung dah tahu dah yang Cik Bon tu ada membuat perjanjian. Dikatakan perjanjian maut dengan iblis. Dan dalam perjanjian tu, sebab itulah Cik Bon tidak boleh berkahwin. Sebab itulah Cik Bon tinggal seorang diri je dekat rumah tu. Sebab sesiapa sahaja yang cuba rapat dengan Cik Bon, sesiapa sahaja yang Cik Bon kahwin akan menerima nasib yang sama macam Pak Cik Abbas. Semuanya akan meninggal dunia. Disebabkan apa? Disebabkan pendamping, disebabkan perjanjian tu. Dan apa perjanjian tu? Apa yang Cik Bon nak dengan perjanjian tu? Perjanjian tu boleh buat orang hormat kepada Cik Bon. Orang takut kepada Cik Bon. Dia nak kuasa, bukan sekadar kuasa. Perjanjian tu juga boleh memberi harta, boleh memberi kesihatan yang baik kepada Cik Bon. Sebab itulah Cik Bon buat perjanjian. Tapi kita orang sebagai penduduk kampung pelik. Sebabnya Cik Bon tu dah 85 tahun. Badan dia tegap tu pun disebabkan perjanjian tu dia tidak putuskan. Dia memang ada pendamping. Tapi bila dia meninggal dunia, seluruh penduduk kampung pelik Syakir. Sebab kalaulah dia meninggal dunia, maksudnya dia dah putuslah perjanjian tu. Maksudnya, dia dah berikan pendamping tu kepada orang lain lah. Engkau tahu tak siapa yang ambil pendamping tu, Syakir? Bukan kau rapat dengan Cik Bon. Engkau ke yang ambil, Syakir? Aku takut dengan kau ni. Engkau ke yang ambil pendamping Cik Bon tu? Engkau dah mengikat perjanjian ke? Dan Syakir dalam keadaan terdiam, tergamam, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang Pak Cik Jaafar baru katakan. Dia rupanya tanpa sedar telah mengikat perjanjian maut dengan pendamping ataupun dengan iblis yang sebenar. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Itulah yang terjadi kepada Syakir. Tanpa dia sedar, sebenarnya disebabkan sifat dendam dia lah. Disebabkan dia pergi menuntut ilmu. Konon-kononnya bersama Cik Bon tu, Cik Bon yang pada asalnya kelihatan baik, nampak baik, tetapi rupa-rupanya Cik Bon menggunakan kebaikan dan peluang yang diberikan oleh Syakir kepada diri dia. Kenapa Cik Bon memilih Syakir? Sebab Syakir ni pada awalnya sewaktu Cik Bon pergi minum kat kedai kopi tu, dia dah nampak Syakir ni ada peluang untuk dia menurunkan pendamping dia, menurunkan perjanjian tu kepada Syakir. Sebab Syakir ni bukan orang kampung dia, dia tak pernah nampak. Jadi itu merupakan salah satu peluang dan nak bertambah baik pula apabila dia tahu yang Syakir ni ada niat ingin membalas dendam, ada niat yang tak baik. Lagilah senang untuk dia mempergunakan si Syakir ni. Dan apabila perjanjian tu telah diturunkan kepada Syakir, sebab itulah akhirnya Cik Bon boleh meninggal dunia. Cik Bon dah tak tahan dah, dia dah menyesal dah
disebabkan perjanjian tu memanglah nyawa dia panjang, memanglah dia boleh hidup selesa. Tetapi hidup seorang diri cukup menyeksakan. Biarlah engkau mati di samping orang tersayang daripada engkau mati seorang diri. Lalu Cik Bon pun menurunkan ilmu tu kepada Syakir, dan akhirnya apa yang dihadapi oleh Cik Bon, itulah yang dihadapi oleh Syakir. Sesiapa sahaja wanita yang dia suka, yang dia kahwin, akan menerima nasib yang sama macam arwah bapa dia. Dan disebabkan perjanjian itulah nasib yang menimpa Syakir ni sama seperti Cik Bon. Dia tidak boleh berkahwin dengan sesiapa, dia hanya mampu hidup seorang diri. Sesiapa saja wanita yang dia ingin berkahwin tidak akan hidup lama dan akan meninggal dunia dalam keadaan yang menakutkan. Mulut keluar darah, keesokan paginya bangun tidur, mata isteri si Syakir ni dah penuh dengan darah yang mengalir. Disebabkan apa? Disebabkan perjanjian yang dibuat. Dan itu semua nak salahkan siapa? Tidak boleh salahkan sesiapa, tetapi salahkan diri engkau sendiri, Syakir, kerana engkau rupa-rupanya telah ditipu daya oleh syaitan yang memang tugas mereka untuk menyesatkan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tidak elok, guys. Habis dah, Mat. Jadi itulah saja, guys, kisah untuk malam ni. Kisah yang penuh dengan drama, yang penuh dengan kesedihan, geram, bercampur marah, apa semua ada. Tetapi yang paling penting, aku harap korang semua geng puaka dapat iktibar dan pengajaran. Janganlah kita ada sifat hasad dengki, sifat dendam, ataupun aku boleh cakap sifat-sifat yang tak baik ni. Sebab apa? Sebab pada masa engkau ada sifat-sifat yang tak baik, itulah syaitan akan cuba menipu kau sebaik yang boleh, menggunakan jalan yang elok ke ataupun jalan yang teruk, tapi akhirnya engkau akan jatuh ke lembah kesesatan. Dan yang lagi teruk, takut silap-silap engkau terkeluar daripada landasan agama. Engkau melakukan perkara syirik ke ataupun engkau terus keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Kita minta jauh lah ya. So aku harap korang semua berpuas hati. Ini video, salah satu video yang agak panjang, dan aku minta maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak aku. Yang kurangnya datang daripada aku, dan yang lebih, yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat bersahur. Ingat guys, kalau nak raya, puasa penuh. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Let's go malam puaka. Let's go apa? Dah nak habis dah. Bye bye.